Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to channel Yusuf Sembang Karya. Alright, so Chelsea nampak gaya ni memang tak settle lagi buat kerja guys. Alright, nampak gaya ni aku rasa memang bagi aku lah tamparan hebat. Lawan Spurs baru ni merupakan diorang rasa macam tamparan hebat kat diorang, yang menunjukkan diorang ni tak patut settle lagi buat kerja. And disebabkan dah confirm Anthony Taylor akan still main and Romero takkan dapat apa-apa pun langsung apa ban ke apa. Walaupun lepas game FIFA dah check, EPL dah check apa yang dia buat kat Korea lah semua, tapi still diorang akan tak nak buat tak nampak ke apa. Aku pun terkejut agak macam mana Iris boleh memang sejak bila pula apa Premier League tak bias kan. Sebab tu kita nampak Chelsea makin lama makin semangat buat kerja. But kita kena sembang dulu. First, yang paling obvious one yang korang pun paling tak sabar dah Chelsea is Fofana. Yang lawan Arsenal baru ni nampak concentration dah tak 100% on point. Kepala otak dia nak caw tu yang sampai kondisi sampai 4 gol si Fofana ni main. And bagi aku tengok Fofana dengan Martinelli punya game, nampak dia macam ada, disebabkan 100% concentration dia tak on point, nampak ada problem sikit nak handle Martinelli dalam game baru ni. Tapi with that being said guys, kita tengok so far Chelsea dan Fofana dah agreed. Dah sampai satu aku tak ingat berapa. Dia tak bagi tahu berapa dari si kontrak. But masalah besar sekali untuk transfer ni adalah apa guys? Adalah Chelsea dengan Leicester, bukan Chelsea dengan Fofana. So Fofana memang dah setuju nak caw, but Leicester City tak nak jual memang logically. Sebab yelah, macam mana kau nak cari pengganti walaupun dapat 70 juta? Dia tak nak, dia nak lagi banyak. Sebab walaupun aku rasa dia dapat 70 juta, nak cari defender 70 juta akan macam susah juga. Lagi-lagi defender yang quality macam player yang harga 70 juta and nak masuk Leicester memang susah nak cari lah. Tu obviously. Tapi kalau diorang bersabar and keep pushing, aku rasa boleh dapat. Sebab so far nampak gayanya macam Todd Bowley nak go for world record untuk defender. Right, nak pecahkan rekod defender punya harga. Tapi kita akan tengok macam mana. Adakah aku rasa keputusan yang betul? Tak. Sebab Fofana bukanlah the best defender of all time ke apa untuk buat macam tu. Dia bukan level Van Dijk. But di Premier League proved and Chelsea sekarang dalam keadaan bermasalah sebab mereka nak go for a striker. Itu memang obvious gila. Tapi masalah sekarang ni Auba punya case, mereka nak 30 juta. And kalau aku jadi Tuchel berfikir secara logik, memang tak logik nak bagi 30 juta dekat player yang dah tua krepot. Walaupun akan score dalam satu season ataupun 2 season, dengan Tuchel punya tactics and gameplay sesuai, dia akan make sure lah sesuai dengan Auba. But at the end of the day, 30 juta untuk player dah tua krepot dengan gaji pun maybe akan jadi besar juga, at least 250,000 aku rasa. Sebab masa kat Arsenal sebelum dia caw pun 300 setengah kan. So memang agak susah lah. So nak bayar gaji besar, harga pun mahal, memang tak berbaloi lah. Sebab disebabkan tu, aku rasa disebabkan diorang tahu masalah mungkin akan tak dapat Auba, aku rasa diorang akan strengthen kau diorang punya defense, so that walaupun tak boleh nak score ke apa, kalau dapat score 1 gol 2 gol kat sini ke sana, tapi diorang tak concede. Tu aku rasa the main goal of Chelsea lah. And Tuchel nak start fokus kat situ, so dia tak buat kesilapan last minute macam Harry Kane punya goal yang tanduk last minute corner baru ni. Itu aku rasa main goal diorang. And selain daripada tu, diorang dah officially sign guys. Aku tak tahu saya sebut Cesar ke Cesare. Aku rasa Cesar Casadi. And guys, Mamat ni Aku jujur aku tak dengar sama Mamat ni. Alright. Sebab diorang sign dia dari Inter Milan. Alright. And baru aku tahu last season dia je dari midfield guys, dia score teka apa gol 17 mat. And aku rasa disebabkan diorang tahu, mesti kau akan fikir macam ni, so diorang tahu diorang tak nak score banyak gol daripada striker bagi, so diorang sign midfield dan boleh score gol. Mungkin aku cakap macam tu kan. Tapi aku rasa diorang tak sign dia ni untuk first 11, untuk first team. Macam mana Waymaker hari tu yang diorang sign sampai 20 juta lebih macam tu daripada Aston Villa. Sama juga the same concept dengan Mamat ni. But Mamat ni aku rasa sebab selalu player, walaupun player perform kat youth team, tapi bila diorang dah besar, bukan besar, kita nak masuk first team, slowly kadang-kadang ada certain players yang diorang akan shift daripada position something ke position lain lah. Tak mustahil. And aku rasa berdasarkan kita tengok physicality dia, kalau aku tengok highlights dekat youth team pun, dia ni lebih besar daripada adak yang main sebaya-baya dengan dia. So nampak dia punya advantage dari situ, dan dia ada passing range. So tak mustahil kalau Mamat ni jadi successor kepada Jorginho ke apa kan. Sebab dia lagi solid dari segi physicality and ada passing range macam Jorginho. Walaupun yelah obviously tak boleh ambil penalty macam mana Jorginho ambil, tapi kita nampak quality dia dari segi situ. Passing range on point, boleh score goals, and juga dia punya physicality. Tapi mungkin kalau dia shift kan, sebab Chelsea kan tak main like
midfield yang further forward tu kan. Diorang main lebih kepada macam holding mid ataupun dua midfield ada defender macam Kante, Kovacic, Jorginho. So kalau Mamat ni masuk, aku rasa dia akan main position tu. Dia tak akan main antara 3 player belakang striker macam Havertz ke apa kan. Dia tak akan main position macam tu. Aku rasa dia akan still maintain dekat situ. And dia tak akan jadi number 8 yang macam goal scorer yang macam dia buat masa kat youth team. Sebab tu kita nampak so far daripada game-game kat EPL bagai ke apa sebelum ni, memang mana ada sangat. Macam Kante pun gol-gol daripada midfield pun memang dia ada score, tapi jarang-jarang lah. Alright. So aku rasa Mamat ni memang sesuai untuk terus pergi ke first team bagi aku. Tapi mungkin dia tak pergi juga sebab kita dapat tahu yang bahawa dia orang punya youth coach ke youth manager something like that, diberikan check yang berapa aku tak tahu, untuk assign player-player yang akan strengthen the academy. Tapi kita tahu bahawa Chelsea punya midfield punya depth pun tak meroket sangat, and perlukan juga. And maybe diorang, aku rasa memang patut pun diorang buat style yang sama yang mana Real Madrid buat, panggil ada youth yang function, Kamavinga, budak muda lah, sign and develop under experience punya players supaya boleh ajar diorang. Casemiro boleh ajar diorang, Kroos boleh dengan Modric boleh ajar diorang supaya lagi meroket lah. So aku rasa benda tu yang diorang patut buat dekat si Chukwuemeka dengan si Mamat ni lah. Tapi kalau dia beri pilihan untuk aku, dari segi nak cuba jadi neutral, tak bias, siapa yang perlu digunakan apabila diperlukan, adakah Chukwuemeka ataupun si Kasade ni, aku rasa Chukwuemeka, Mamat ni pernah main kat Premier League kan. So dia ni walaupun tak adalah proven sebab konsisten ke apa, tapi pernah main, so adalah experience tu sikit. Tapi maybe so far nampak guys, so dua-dua player ni memang physicality memang meroket lah. Tak dapat disangkali lagi, tengok badan orang tahu dah besar macam kan. So yang tu kita dah dapat nampak lah macam mana youth manager punya recruitment tu, apa yang diorang nak dari segi player profile. And last but not least, nak sembang pasal Gordon ni, apa aku jam. Memanglah Mamat ni dah main consistently for Everton, and dia punya experience tu agak Shishan meroket agak sebab 50 game lebih. Tapi guys, 45 juta, aku tahu masa tu yang bengap, yang Everton yang tak accept ke Chelsea yang beat, duduk masa air. Cuma masalah sekarang ni aku cakap, mana dia bengap Mamat ni perform. Ya, tapi berapa banyak lagi player yang aku rasa yang boleh main lebih kurang macam Gordon main, Hudson-Odoi, Pulisic, lebih kurang style yang sama. Cuma ni beza Mamat ni, dia diberi belief, diberi kepercayaan yang besar daripada Lampard, membuatkan confidence dia meroket. Dan Hudson-Odoi dengan Pulisic, kau boleh argue dengan aku macam-macam, tapi satu je aku cakap, memang tak diberi kepercayaan yang 100% daripada Tuchel. Maybe sebab apa dia orang buat kat training tak convince Tuchel, apalah tu mungkin. Faham tak? But at the end of the day, aku rasa memang diorang perlukan sangat kepercayaan daripada manager. And maybe betul Pulisic, bakal untuk ke belakang ni, Pulisic dengan Hudson-Odoi, aku rasa diorang dah tak take on players, dah tak dribble, dah tak press macam mana diorang selalu buat. Maybe sebab tak nak injet dulu ni, memang kaki diorang memang agak cepat injet, senang patah sikit, bahaya sikit dia ni. So aku rasa maybe sebab tu lah, dia memang tukar style of diorang sendiri, nak tukar style of play diorang ke apa tu aku tak tahu lah. But other than that, aku rasa kalau diorang betul-betul serius nak dapat Gordon, aku rasa diorang buat step besar. So banyak lagi players, diorang perlu strengthen punya striker. Walaupun nak pergi alasan Sob, kita buat macam tu sebab tak ada striker dah dalam dunia ni. Aduh yai, cari je lah, mesti akan adanya daripada mana-mana pelusuk Brazil ke apa kan. Sampai bila aku nak rely on Broja? Boleh, tapi nak menang Premier League ke nak dapat top 6?